Halo, selamat sejahtera semua. Saya Seje. Anda bersama-sama di dalam kelas kita secara maya ini. Hari ini kita akan belajar satu topik yang cukup bagus, cukup penting untuk kita semua belajar. Saya selalu katakan Seje kelas, bukan sekadar buku teks. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan fisikal yang sangat penting, bukan sahaja di dalam pembelajaran kita di sekolah, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan fokus kepada 3 topik, yaitu 1. Apakah maksud kecerdasan fisikal? Apakah itu penyakit hypokinetik yang ada kaitannya dengan kecerdasan fisikal? Dan yang ketiga ialah kita akan belajar sedikit apa itu komponen kecerdasan fisikal berasaskan kesehatan. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama di dalam sesi pembelajaran ini. Seje kelas, bukan sekadar buku teks. Sekarang ini kita tengok apa itu kecerdasan fisikal. Kecerdasan fisikal ialah kemampuan dan kebolehan seseorang untuk melakukan aktiviti seharian tanpa merasa letih dan mempunyai tenaga untuk aktiviti kesenggangan. Sangat penting untuk kita ketahui bersama supaya kita akan menjadi orang yang lebih sehat. Nah, mari kita perhatikan gambar yang saya sudah sediakan untuk kamu supaya kita lebih paham apa maksud kecerdasan fisikal. Sebagai seorang pelajar dan juga seorang guru, kita menghabiskan masa yang cukup lama berada di sekolah. Guru mengajar, murid pula belajar. Apabila habis belajar, kita ada masa untuk sesuatu yang kita suka, sama ada hobi ataupun sesuatu aktiviti kesenggangan yang kita rasakan sesuai untuk kita. Contohnya, membantu ibu bapak untuk berkebun di belakang rumah. Kita juga boleh bersama-sama melakukan aktiviti berbasikal bersama keluarga. Ada satu lagi kelebihan untuk orang yang mempunyai kecerdasan fisikal yang tinggi, yaitu kita akan mampu untuk berhadapan dengan kecemasan-kecemasan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Contohnya waktu balik daripada sekolah, kita tiba-tiba dikejar anjing dan kita masih mempunyai tenaga untuk melarikan diri ataupun mengelakkan diri daripada dikejar anjing itu disebabkan kita masih lagi mempunyai kecerdasan fisikal yang tinggi, sedangkan kita sudah penat berada di sekolah. Saya harap kamu paham penerangan yang ringkas ini. Salah satu kebaikan orang yang mempunyai kecerdasan fisikal yang tinggi ialah kita akan mampu untuk mengelak daripada terkena penyakit hypokinetik. Apa itu penyakit hypokinetik? Secara ringkasnya, penyakit hypokinetik ini disebabkan oleh kekurangan gerakan fisikal. Orang yang jarang, orang yang kurang melakukan aktiviti-aktiviti fisikal, kurang bersenam, kurang berjalan kaki, kurang menaiki tangga, kurang melakukan aktiviti-aktiviti sukan dan sebagainya, akan berisiko tinggi untuk mendapat penyakit. Contoh-contoh penyakit, coba kita tengok slide yang ada di sana. 1. Diabetes mellitus, osteoporosis, penuaan dan penyakit degeneratif. Yang keempat, stres. Yang kelima, asma. Keenam, hipertensi. Dan yang ketujuh, obesity. Mari kita bincangkan 2 penyakit yang mungkin akan timbul sekiranya kita kekurangan gerak fisikal ataupun kekurangan aktiviti fisikal di dalam kehidupan. Antara penyakit yang akan datang sekiranya kita kurang aktiviti fisikal ataupun tidak mempunyai kecerdasan fisikal yang tinggi ialah kencing manis ataupun diabetes. Penyakit kencing manis ataupun diabetes ini adalah sejenis penyakit di mana paras gula darah ataupun glukosa terlalu tinggi akibat kurangnya jumlah ataupun kurang keberkesanan hormon insulin. Dan untuk pengetahuan semua, hormon insulin itu sebenarnya akan menjadi lebih aktif apabila kita melaksanakan aktiviti fisikal dan kita mempunyai kecerdasan fisikal yang tinggi. Antara risiko-risiko yang kita akan hadapi sekiranya kita mempunyai penyakit kencing manis ialah hipertensi dan stroke. Kedua, insomnia, gugup dan depresi, serangan jantung, gagal ginjal, luka sulit sembuh ataupun luka susah untuk sembuh. Luka itu walaupun kecil, hanya irisan kecil ataupun hanya goresan yang kecil, ia akan menyebabkan luka kita sukar untuk sembuh dan mudah untuk diserang kuman ataupun bakteria. Yang seterusnya ialah kesemutan ataupun mati rasa di setengah bahagian anggota badan. Bahagian kulit pula kemungkinan akan menjadi kering dan mudah terluka. Yang seterusnya ialah gigi dan mulut mudah untuk mendapat penyakit. Dan yang terakhir ialah mata akan berisiko untuk mempunyai spot hitam, katarak, dan kemungkinan yang paling teruk ialah buta. Berita baiknya ialah apabila kita melakukan hal-hal ini, kita akan mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengelakkan penyakit kencing manis. Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal. Macam mana cara kita untuk mempertahankan berat badan ideal? Saya ringkaskan di sini ialah dengan kita melakukan aktiviti fisikal dan juga mengatur
diet kita dengan lebih baik. Apabila makanan ataupun kalori yang kita ambil itu lebih rendah berbanding kalori yang kita bakar di dalam activity physical, pasti berat badan kita akan konsisten dan ideal. Begitu juga dengan menguruskan badan sebenarnya. Yang kedua ialah pastikan kita melaksanakan rutin harian yang mempunyai activity physical setiap hari. Jangan ingat main game saja, jangan ingat berhadapan dengan komputer saja sepanjang hari. Senangkan cara untuk elakkan diabetes. Sekarang kita ke penyakit yang kedua, yaitu obesity. Ringkasnya, obesity ini ialah kegemukan. Obesity itu ialah pengumpulan lemak berlebihan di dalam badan seseorang yang menjadi penyakit apabila tisu-tisu lemak itu berlebihan. Orang Sabah kata terlampau banyak. Apabila masalah kegemukan ataupun pengumpulan tisu-tisu lemak ini berlebihan, ia akan menyebabkan gangguan kepada organ-organ di dalam badan dan mengakibatkan penyakit. Selain daripada itu, obesity juga akan menyebabkan hard kegiatan fisikal dan kita mudah terdedah dengan kecederaan. Apakah risiko-risiko yang akan dihadapi oleh orang yang obesity? Yang pertama ialah stroke, kedua diabetes, yang ketiga ialah vera varicose, yang keempat menyedihkan kematian pramatang. Kematian pramatang ialah kematian pada umur masih muda. Yang seterusnya ialah tekanan darah tinggi. Yang keenam ialah penyakit sendi. Apabila kita berat, sendi-sendi di kaki kita ataupun di belakang kita akan terbeban. Dan yang terakhir ialah penyakit jantung. Kita tengok di sana tips mengatasi obesity. Yang pertama ialah mengelak makanan ringan. Mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, mungkin 3 bulan sekali. Kamu boleh ambil, cuma portionnya mesti dihadkan. Yang kedua ialah capai berat badan ideal. Yang ketiga ialah kawal porsi makanan ataupun kawal jumlah makanan. Jangan melahap. Itu bukan lagi makan, tapi itu mencekik. Yang keempat ialah kerap bersenam dan juga mengekalkan rancangan diet yang sehat. Sama seperti tadi. Maksudnya tidak ada tambahan di sini, kita cuma tingkatkan activity physical dan juga mengawal pemakanan. Jadi untuk mengawal penyakit-penyakit ini daripada datang kepada kita ataupun hinggap kepada kita, serta mengelakkan risiko penyakit-penyakit ini, kita perlu faham kecerdasan fisikal berasaskan kesehatan. Yang pertama ialah kardiovaskular ataupun daya tahan kardiovaskular. Yang kedua ialah flexibility ataupun kelenturan. Yang ketiga ialah kekuatan otot. Keempat, daya tahan otot ataupun ketahanan otot. Dan yang kelima, komposisi badan. Kita akan bincangkan perkara-perkara ini di dalam kelas kita akan datang. Dan jangan lupa untuk terus bersama-sama di dalam sesi pembelajaran kita secara maya. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya lagi di dalam CJ Class, bukan sekadar buku teks. Jumpa lagi. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.